Terima kasih Datuk Speaker kerana izinkan Puchong untuk turut serta dalam perbahasan laporan tahunan Suhakam tahun 2021 dan 2022. Puchong ini mengambil kesempatan ini untuk membahas berkenaan dengan isu yang berkenaan orang asli dan juga kanak-kanak yang dilaporkan oleh Suhakam dalam laporan-laporan tahunan ini. Datuk Speaker, Puchong adalah pengurusi JKPK Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat. Kedua-dua segmen ini adalah di bawah pemantauan JKPK dan isu segmen ini jarang dibahas isu-isu yang berkenaan dengan orang asli ataupun kanak-kanak. Oleh itu, Puchong sangat nak minta jasa baik daripada Datuk Speaker supaya saya boleh habiskan poin saya hari ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan ya. Saya pun nak bertanya sebentar. Ya, saya akan cuba. Teruskan. Pertama adalah berkenaan dengan aduan tentang bantahan empangan negeri Kelantan di muka surat 169 hingga 171 laporan tahunan Suhakam 2021. Puchong dengan izin 169 to 70 kan? Muka surat 169 to 171. Okay. Laporan tahunan Suhakam 2021 ya. Puchong telah mendapatkan maklum malas daripada kumpulan yang bernama Jaringan Orang Asli Kelantan sama ada show Suhakam berhubung isu empangan negeri di Kuala Musang Kelantan telah pun dilaksanakan. Ini adalah maklum malas daripada mereka, Datuk Speaker. Bagi show pertama, orang asli mesti dilibatkan dan dirujuk secara berterusan. Show kedua, pemindahan dan penempatan semula mesti menepati hak dan keperluan budaya komuniti orang asli. Maklum malas daripada mereka ialah tiada proses prior informed consent yang telus dan tidak melibatkan semua komuniti orang asli yang terjejas. Perbincangan hanya melibatkan komuniti orang asli pos Pulat dan pos Tohoi yang akan dipindahkan. Tetapi kampung-kampung orang asli di mana mereka ini yang ditempatkan semula tidak dilibatkan, iaitu kampung orang asli Depak dan juga Bok Banis. Ini telah menyebabkan ketegangan dan krisis di kalangan di antara komuniti-komuniti orang asli yang berbeza ini dan berlakunya perebutan sumber untuk makanan, adat, budaya dan juga tradisi. Selain itu, ada banyak lagi komuniti orang asli yang akan terjejas oleh pembinaan empangan ini. Sebahagiannya sama ada sebahagian kampung akan ditenggelami ataupun akses perjalanan mereka akan dijejas, tidak dilibatkan. Antara mereka ialah komuniti orang asli Bok Uyas, Pasik, Bok Bris, Simpro dan komuniti orang asli Kok. Bagi syur ketiga, Suhakam, bayaran pampasan kepada orang asli mestilah dipenuhi kepada komuniti. Mengikut Jaringan Orang Asli Kelantan, pembayaran pampasan pihak TNB hanya membayar pampasan mengikut harga setiap pokok tanpa mekanisme yang jelas. Bayaran pampasan sepatutnya mengikut kes-kes tanah orang asli yang telah pun dipersetujui oleh mahkamah seperti kes Sagung Tasi dan juga kes Adung Kuau di mana pampasan adalah mengikuti harga pasaran tanah semasa. Puchong berharap bahawa apabila negara kita sedang membangun keperluan asas, kebajikan dan pemeliharaan adat dan tradisi, komuniti-komuniti orang asli boleh dijaga oleh kerajaan madani. Harap Menteri boleh membuat siasatan sama ada maklum balas ini adalah benar dan mengambil langkah yang sesuai. Seterusnya, Datuk Speaker, Puchong ingin menyentuh kedua-dua bab ya. Bab keempat yang merangkumi Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak Office of Child Commissioner OCC secara ringkas di laporan Suhakam 2021 dan 2022 iaitu muka surat 128 hingga 166 dalam laporan tahunan 2021 dan muka surat 166 hingga 211 dalam laporan tahunan 2022. Pertama sekali bagi pihak kanak-kanak di Malaysia, Puchong ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Ahli Parlimen Bandar Tun Razak kerana pada September 2019 iaitu semasa beliau menjadi Menteri KPWKM, Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak OCC telah pun ditubuhkan di bawah Suhakam dengan geran RM500,000. Puchong juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Menteri Bayu, Ahli Parlimen Pengerang kerana telah membawa pindaan RUU Suhakam 2023 di Parlimen supaya OCC diperkasakan melalui undang-undang. Perwujudan dan permekasaan OCC adalah sangat penting dalam melindungi dan
memelihara hak kanak-kanak di Malaysia. Syabas dan tahniah ucapkan kepada Ahli Parlimen Bandar Tun Razak dan pengerang. Datuk Speaker, Puchong telah pun membaca bab OCC ini dengan teliti dan ada beberapa isu yang saya ingin bangkitkan. Pertama, saya ingin bangkitkan membahas fungsi dan peranan OCC secara keseluruhannya. Saya baca laporan dan mendapati OCC melaksanakan banyak tanggungjawab. Satu, mengadakan program-program kesedaran dan latihan berkenaan dengan isu hak kanak-kanak dari segi pendidikan, kesihatan, kehidupan dan lain-lain kepada pelbagai organisasi seperti mahkamah, sekolah tahfiz dan agensi-agensi kerajaan. Dua, menyertai sesi libat ulus yang dianjurkan oleh agensi kerajaan yang melibatkan hak kanak-kanak seperti pindah akta, perubahan polisi dan lain-lain. Ketiga, menjalankan siasatan kepada aduan yang diterima. 51 pada tahun 2021 dan 46 pada tahun 2022. Siasatan-siasatan ini kadang-kadang melibatkan beberapa lawatan dan juga mengambil masa yang panjang. Dan akhirnya mereka juga perlu memantau kes mahkamah iaitu watching brief yang melibatkan kanak-kanak. 7 kes pada tahun 2021 dan 9 kes pada tahun 2022. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semua kerja ini dilaksanakan oleh 4 pegawai OCC dan 1 kaki tangan sokongan. 5 staf sahaja dalam OCC dengan kos operasi sekitar 670,000 setahun sahaja. Datuk Speaker, Dewan Yang Mulia ini perlu faham bahawa tanggungjawab OCC adalah sangat besar, iaitu mempromosi, memperkasa dan memelihara hak asasi 9.13 juta kanak-kanak di Malaysia. Oleh itu, Puchong sangat berharap bahawa OCC dapat diperkasakan dan diberi sumber yang lebih baik. Secara spesifik, Datuk Speaker, Puchong berharap bahawa kerajaan boleh menyegerakan pelantikan Ketua Pesuruhjaya Kanak-kanak sepenuh masa yang ditempatkan di Pejabat Suhakam KL dan juga 2 lagi Pesuruhjaya Kanak-kanak Sabah dan juga Sarawak. Puchong juga berharap kerajaan boleh memenuhi hasrat OCC dengan sumber tambahan iaitu meningkatkan kos operasi ke 3.2 juta dan menambahkan sekurang-kurangnya 20 kaki tangan. Akhirnya, Puchong menggesa kerajaan untuk berusaha ke arah penubuhan satu Suruhanjaya bebas kanak-kanak. Tan Sri Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, terdapat 9.13 kanak-kanak di Malaysia, iaitu hampir 1/3 populasi di Malaysia adalah kanak-kanak. Tetapi kerana mereka tak boleh undi, mereka tak ada suara langsung di Parlimen. Oleh itu adalah penting Parlimen ini dan juga kerajaan madani memperkasakan OCC sebagai langkah pertama dalam memperkasa dan mengangkat hak asasi kanak-kanak, semua kanak-kanak di Malaysia untuk pendidikan, kesihatan, kebajikan, penjagaan, maruah dan lain-lain mengikut Convention of Rights of Children. Tan Sri Speaker, bagi saya 2 minit lagi saya nak membangkitkan kes-kes spesifik yang telah pun di-highlight di laporan ini, terutamanya mereka yang melibatkan pusat penahanan kanak-kanak dan pusat-pusat alternatif kepada penahanan kanak-kanak. Jika kita tengok laporan ini, saya amat terkejut Datuk Speaker apabila saya baca muka surat 150 laporan tahun 2021 di mana terdapat laporan dan juga aduan. Saya quote di sini. Kanak-kanak dilaporkan telah didera dan dibuli oleh seorang warden yang memaksa mereka minum muntah sesama sendiri, membersihkan mangkuk tandas menggunakan berus gigi masing-masing dan kemudian menggunakannya semula untuk memberus gigi. Dan aduan yang kedua seterusnya juga diterima oleh OCC di Sekolah Tunas Bakti Jerantu ini, di mana 12 orang kanak-kanak lelaki dipukul oleh seorang kaki tangan. Seorang kanak-kanak telah pun mengalami kecederaan di kepala tetapi tidak dihantar ke hospital. Datuk Speaker, saya sangat terkejut dan saya sangat sedih. Di mana bukan sahaja ini satu contoh saja kerana kesuntukan masa, kita ada contoh di Rumah Kanak-kanak Taman Sri Puteri Rembau di muka surat 153, muka surat 156 di Sekolah Tunas Bakti Sungai Lereh. Kita juga ada banyak lagi di 2 lagi
Ya, di muka surat untuk tahunan laporan tahunan 2022, di muka surat 193 dan juga di muka surat 203 di sekolah Henry Gurney. Semua ini ada banyak lagi isu-isu yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi kanak-kanak di bawah penahanan ataupun di pusat-pusat alternatif. OCC juga telah membangkitkan isu yang berkaitan dengan kekurangan guru yang bertauliah di pusat penahanan ataupun di alternatif, pusat alternatif. Datuk Speaker, nampaknya kita perlu membuat sesuatu. Dengan ini, Puchong sangat berharap KPWKN dan juga KDN boleh memberi penjelasan tentang langkah-langkah yang telah pun diambil selepas teguran OCC di pusat-pusat ini yang di bawah pengendalian mereka. Puchong juga ingin berharap bahawa kerajaan boleh membuat satu audit yang menyeluruh kepada semua pusat penahanan kanak-kanak ataupun di alternatif, di pusat-pusat alternatif ini supaya hak asasi kanak-kanak di bawah pertahanan, di bawah perintah kanak mahkamah juga boleh dipelihara. Datuk Speaker, akhirnya saya nak kata walaupun kanak-kanak ini sedang menjalani perintah mahkamah dan telah pun membuat satu yang salah dari segi undang-undang. Tetapi jika kita sebagai masyarakat, kita boleh mendidik dan membimbing mereka dengan baik and give them a second chance dengan izin. Puchong sangat percaya bahawa ramai di antara mereka masih boleh menjadi insan yang baik pada masa depan. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan. Sekian, terima kasih Datuk Speaker.